Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khabbab bin Al-Arat. Khabbab merupakan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menanggung siksa dan aniaya yang teramat perih dan kejam dari golongan musyrikin Quraisy. Beliau adalah seorang sahabat yang termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama memeluk Islam. Khabbab lahir di Najd dan merupakan seorang hamba abdi yang berasal dari Bani Tamim. Beliau bekerja sebagai tukang besi dan beliau pandai membuat alat-alat senjata, terutama pedang. Senjata dan pedang buatannya dijualnya kepada penduduk Makkah. Pada suatu hari, Khabbab telah pergi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selepas beliau mengetahui dakwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menghapuskan kezaliman dan penindasan dari golongan bangsawan dan pihak berkuasa ke atas golongan yang lemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyeru agar beriman dengan Tuhan yang satu. Selepas mendengar dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khabbab mengulurkan tangan beliau kepada baginda Nabi dan menyatakan kalimat syahadah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan beliau dengan bangganya mengistiharkan keislaman beliau kepada sesiapa saja tanpa segan silu atau takut. Khabbab, Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi, Ammar bin Yasir, Sumayyah binti Hayat, Ibu Ammar bin Yasir adalah di antara sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menyembunyikan keimanan dan keislaman mereka. Mereka bangga dengan agama mereka, bahkan diancam dengan siksaan dan dibunuh. Beliau telah disiksa dengan teruk oleh majikannya, Ummi Anmar, dan penduduk kafir Quraisy demi untuk mematahkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Badan beliau telah dilecur dengan bara besi yang membakar. Ummi Anmar, abangnya Siba'ah bin Abd al-Uzza, dan beberapa orang dari Bani Khuza'ah pergi berjumpa dengan Khabbab. Mereka menyoal Khabbab tentang keimanannya terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa getar, Khabbab berkata, "Saya telah beriman kepada Allah yang satu dan Muhammad itu utusannya." Golongan kafir musyrik itu pun memukul Khabbab dan membakar rantai besi sehingga membara dan dililitkannya ke atas tubuh badan Khabbab. Demikianlah Khabbab menanggung siksaan dan penderitaan dengan sabar, tabah dan tawakal. Siksaan dan kesakitan yang amat perit ini telah mendorong Khabbab bersama beberapa orang sahabat pergi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah Anda memintakan pertolongan Allah bagi kami?" Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring di depan Ka'bah. Lalu baginda Shallallahu Alaihi Wasallam pun bangun dan berkata, "Dahulu sebelum kalian ada seorang yang disiksa, tubuhnya dikubur kecuali leher ke atas, lalu diambil sebuah gergaji untuk menggergaji kepalanya. Tetapi siksaan demikian itu tidak sedikit pun dapat memalingkannya dari agamanya. Ada pula yang disikat antara daging dan tulang-tulangnya dengan sikat besi, juga tidak dapat menggoyahkan keimanannya. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan hal tersebut sehingga setiap pengembara yang pergi dari Sana'a ke Hadramaut tiada takut kecuali pada Allah Azza wa Jalla." Setelah mendengar kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Semangat mereka menjadi lebih kuat dan bertambahlah keimanan dan keteguhan hati mereka. Dengan itu, mereka serta-merta berikrar untuk membuktikan ketabahan, kesabaran, dan pengorbanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Umar bin Khattab pernah menyuruh Khabbab ceritakan pasal siksa yang pernah dialaminya. Beliau hanya perlu membuka baju dan menunjukkan kesan-kesan parut di atas badan tubuhnya tanpa perlu berkata apa-apa. Sesiapa yang melihat parut-parut di tubuh badannya akan serta-merta merasa kesakitan dan keperitan yang pernah dialaminya. Pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah hingga Utsman bin Affan, Khabbab termasuk kaum muhajirin yang mendapat gaji besar. Walaupun gajinya lumayan, tetapi gaji itu tidak pernah diambil semuanya. Beliau buat satu tabung kebajikan di hadapan rumahnya untuk sesiapa yang memerlukannya pergi ambil. Gaji besar itu juga disedekahkan kepada sesiapa yang memerlukannya. Beliau sangat zuhud dan teguh memegang prinsip hidup sederhana di masa awal Islam. Kemewahan yang diperolehnya di akhir hayatnya telah menyebabkannya khawatir dan risau karena para sahabat dan sanak saudara yang telah pergi mendahulunya sebelum mereka mendapat sebarang ganjaran dunia, sedangkan dia masih hidup dan beroleh kekayaan dunia. Demi Allah, tak pernah saya menutupnya walau dengan sehelai benang, dan tak pernah saya menghalangi siapapun yang meminta harta bendanya, ujarnya. Di akhir hayatnya, ketika dilihatnya kain kafan yang diberikan kepadanya, air matanya mengalir. Beliau berkata, "Lihatlah ini kain kafanku. Bukankah kain kafan Hamzah paman Rasulullah SAW ketika gugur sebagai salah seorang syuhada hanyalah burdah berwarna abu-abu yang jika ditutupkan di kepalanya, terbukalah kedua kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan ke ujung kakinya, terbukalah kepalanya." Khabbab wafat pada tahun 37 Hijriah. Inilah kisah Khabbab bin Al-Araj. Beliau juga merupakan pakar Al-Quran, dan dia juga adalah guru Al-Quran kepada Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid. Dengan bacaan Al-Quran Fatimah bin Khattab inilah Umar bin Khattab mendapat hidayah dan terus menerima Islam. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.